Kata ada perkara yang kita boleh belajar daripada jiran kita iaitu pasukan muda Indonesia. Memang betul-betul serius yang kita boleh belajar daripada kita punya jiran sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan dan baru bergabung ke channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja. Semoga dipermudah dan diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Perjumpaan kali ini masih membahas tentang sepak bola ya teman-teman. Kalah dan menang suatu pertandingan sepak bola adalah suatu yang wajar. Tapi kebanyakan kemenangan dalam pertandingan sepak bola adalah faktor kualitas pemain dan taktik pemain. Dan akhir-akhir ini timnas Indonesia sering memenangkan pertandingan sepak bola yang diasuh oleh Sintayong, dan saat ini bisa melaju ke semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Dengan kemenangan ini, fans sepak bola Malaysia mengaku ketinggalan dengan timnas Indonesia. Nah, di sini ada sepak bola Harimau Malaya mengakui kemajuan kehebatan timnas Indonesia saat ini. Yuk, untuk mengetahuinya kita simak obrolan fans sepak bola dalam podcast ini di channel E2N Studio. Yuk, kita dengarkan sama-sama. Welcome back to A2N Studio. Kita masih lagi dalam segmen podcast Bola Dah Out. Aku ditemani oleh Hafiz Wahid sekali lagi. And untuk topik kali ni, kita lebih kepada nak melakukan sedikit post-mortem lah Hafiz. Post-mortem, dan kita cuba untuk belajar sesuatu daripada tim yang lebih berjaya daripada kita. Yang mana untuk video ni konteks dia adalah pasukan jiran kita, Indonesia. Kegagalan bermaksud kita gagal as a team, daripada atas sampai bawah. Tak kira lah skuad senior ataupun skuad junior. Itu konteks dia. So untuk video kali ni kita nak melakukan sedikit postmortem mengenai kegagalan kita di AFC Cup Under-23. Apa sebenarnya yang kau rasakan kalau kata ada perkara yang kita boleh belajar daripada jiran kita iaitu pasukan muda Indonesia? kalau tengok pada skuad yang Indonesia bawa untuk Under-23 ni, tak silap aku dia ada 7 atau 8 pemain yang daripada senior team yang main dekat AFC Piala Asia agak lah hari tu. So kat situ kau boleh nampak yang macam dia memang betul-betul serius ambil tournament ni. Dan aku merasakan bila dia melepasi grup dan ada peluang untuk layak pergi ke Sukan Olimpik tu, aku rasa dia orang dalam right track lah sebenarnya. Dan mungkin benda tu sebenarnya yang kita boleh belajar daripada kita punya jiran, sebab dia orang sebenarnya dah melalui zaman kegelapan bola sepak tu sebenarnya. Awal lagi daripada kita sebenarnya. Yes, walaupun pada satu ketika yang fans Indonesia ni seperti tiada harapan lagi dah untuk dia orang punya bola sepak, yang mana dia orang punya boleh harap pada liga je time tu yang kena ban dengan FIFA. Liga pun dah kena haram lah. Tapi main liga haram lah maksudnya. Main liga haram. Lah. Dan bila kau bangkit semula daripada kegelapan tu, dan kau boleh tengok sekarang macam mana dia orang berjayanya dekat Piala Asia untuk skuad sini, dan kemudian untuk skuad Under-23 ni aku rasa dia back to decision kita lah sebenarnya. Betapa seriusnya kita untuk pergi ke sesuatu kejohanan yang sebenarnya kita bukan masuk kejohanan tu untuk setiap edisi sebenarnya. So bercerita tentang seriusnya kita untuk pergi ke satu tournament aku faham maksud kau. Selection of player yang Indonesia bawa kali ni daripada jurulatih diorang Sintayong kita sebagai rakan serumpun, kita happy dah dengan jiran kita, performance diorang dekat saingan Piala Asia. Kita tahu kita mungkin 1 ataupun 2 langkah sedikit keterbelakang daripada diorang, tapi melihat kepada star player diorang, star boy diorang, player yang beraksi dekat overseas ke, player-player penting untuk skuad kelab dekat negara diorang ke, semuanya diberikan peluang untuk beraksi dalam kejohanan Under-23 Player macam Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand,
Rizky Redha. Ini adalah player-player penting untuk skuad senior Ya, diorang. maksudnya dekat skuad senior pun kau dengar dekat nama-nama Nama yang sama, Bis. dan bawa pro under 23. Betul. So bagi aku, kita ada ramai sebenarnya player-player yang bagus, yang boleh kita kategorikan sebagai star boy Malaysia, dan kita tak bawa pun ke kejohanan ni. Bukan kejohanan ni je. Banyak kejohanan sebelum ni pun kita tak boleh nak bawa player-player macam Arif Aiman, Seo Hong Wan, player-player yang beraksi dengan pasukan JDT. Yes, kita faham. Kita faham player ni dah beraksi sepanjang tahun 2023. Main pula dengan skuad senior hari tu. So banyak lagi yang diorang main. Tapi kadang-kala kehadiran player-player macam ni bukan sekadar untuk beraksi 90 minit. Kau faham maksud aku? Kalau kata player ni kau tak boleh nak risk dia untuk beraksi selama 90 minit, at least kalau kata dia ada dalam squad pun, moral player-player ni akan jadi lain tau. Semangat akan jadi lain. Tapi dengan ketiadaan player-player ni, kita nampak seolah-olah macam FAM dan juga tim kita secara keseluruhannya tak serius pun untuk cabar dalam grup yang kita dah pun terkeluar sekarang ni. Antara langkah penambahbaikan selepas ini adalah memberikan peluang untuk Kim Panggon pegang skuad junior juga dan turunkan Juan Torres Garrido satu step ke bawah ataupun sekadar menjadi assistant. Maksudnya Kim Panggon tetap ada dalam skuad muda juga. Kalau dia merasakan yang mungkin job scope tu tak membebankan dia, aku rasa tak ada masalah sebab kita boleh nampak dia keberkesanan cara tu kepada Indonesia dan mungkin Vietnam sebelum ni. Betul. Dan aku faham sentimen orang yang mengatakan kau dah main senior, tak perlulah downgrade balik turun under 23 kan. Tapi mungkin untuk special case macam tournament sebesar under 23 AFC ni, why not sebenarnya kau main dipanggil. Okey lah kalau kata setakat level AFF ke, kalau tak dipanggil lah faham lah. Tapi mungkin bila dah melibatkan under 23 ni, tak salah sebenarnya kalau kau downgrade kan dan tolong tim under 23 sebab kau punya kaliber sebagai seorang pemain tu sebenarnya sangat dah paling tinggi. Dah paling tinggi lah. Dan bila senarai pemain yang dikeluarkan tu, mungkin aku faham sebab ada reporter pernah cakap kenapa tak bawa Arif Aiman. Dia kata dia tak ada dalam perancangan skuad. Dan kita faham yang mungkin coach tu pun mungkin nak juga pakai Arif Aiman, tapi mungkin benda tu dia tak nak join ke, kita tak tahulah di belakang cerita macam mana. Dan kalau coach kata mungkin tak ada rancangan, kita kena hormatilah apa yang coach tu cakap lah. Klise klise lah. Sebab bagi akulah situasi Arif Aiman sekarang ni tak jauh beza dengan Sapawi Rasid waktu tahun 2017-2018 dulu. In fact Sapawi sampai beraksi di saingan Sukan C KL dulu. Betul tak? Kan jadi kapten. So kenapa benda tu boleh dilakukan waktu zaman dulu tapi tak dilakukan untuk Arif Aiman sekarang ni? Adakah terlalu special untuk beraksi dalam skuad muda ni, ataupun yalah kita faham player yang player utama dalam skuad kebangsaan perlu dijaga, tak boleh nak beraksi dalam too much matches di usia dia sekarang ni, takut dia injured dan sebagainya. Tapi aku nak tanya kau juga, Pis, kalau kata kita tak boleh nak bawa player-player utama kita ke kejohanan ni, then what's the point untuk kita beraksi dalam kelayakan dan kita pergi ke kejohanan utama bawa sekadar player-player, mungkin player grade B yang kita ada. Dan aku merasakan yang coach punya dilema lah sebenarnya. Tapi memfikirkan yang mungkin itu the best players yang kau ada yang boleh di offer untuk pergi ke kejohanan tu, dan kau kena terpaksa lah gunakan pool player yang macam kau kata mungkin ada beberapa lagi player lain yang sebenarnya layak lagi untuk masuk dalam skuad ni, tapi mungkin disebabkan beberapa faktor lain yang menyebabkan dia orang tak boleh join. Kita faham. Cuma bila itulah tadi aku cakap, bila benda ni kita gagal, kita tak boleh nak salahkan sebelah pihak je. Tak boleh salahkan coach semata-mata. Kita tak boleh salahkan player semata-mata. Kita kena salahkan semua kolektif secara keseluruhan sebab dari segi preparation pun kita sebenarnya tak berapa serius untuk menghadapi kejohanan under 23 ni. Bila kita decide kita tak hantar skuad ke Sukan Asia tu pun sebenarnya bagi aku satu macam kerugian lah juga sebenarnya. Bila di situlah sebenarnya adalah kira macam orang kata ice breaking untuk player-player ni start before dia orang pergi kepada tournament under 23 ni. Dan
bila engkau tak ada liga dalam masa sama dan kau hanya dikumpulkan dan mengharungi beberapa perlawanan persahabatan secara dua ke tiga secara tertutup, bagi aku sebenarnya tak cukup. Dan kat situ aku boleh nampak lah betapa sepatutnya bila kita dah layak pergi ke kejohanan AFC ni, sepatutnya benda tu, preparation tu dah kena buat lagi awal. Mungkin kita dah plan, okay, macam kalau kata contoh international break, okay, squad sini ada, why not under 23 pun kita ada sertakan juga perlawanan. Dan sebab dari situ kita dah boleh tahu lah pool player yang dah ready. At least kau ada physical dan mental punya preparation tu lah untuk harungi kejohanan sebesar AFC ni. So aku still lagi merasakan yang Kim Panggun juga perlu mengambil tanggungjawab di sebalik kegagalan ni tau sebenarnya. Sebab player-player yang ada dalam skuad muda kita ni dah sampai masa bagi aku untuk diserap, diberi peluang beraksi dekat skuad senior. Player macam Harid Haikal, player-player macam Hakimi Azim, sepatutnya diorang ni dah beraksi lebih kerap dengan skuad senior. Tapi kita masih lagi mengharap player-player macam Syarul Saad. Yes, dia memang player yang antara the best centre back lokal yang kita ada. Tapi sampai bila, Bis? Betul tak? Betul. So berbeza dengan pasukan Indonesia. Kalau ikutkan, Indonesia dah start gunakan player-player macam Witan Sulaiman, Pratama Arhan ni daripada zaman Malaysia. Coach dia adalah Tan Cheng Ho. Betul. Kita kalah 2018 AFF kan? Betul tak? Betul. So ini adalah kerja yang telah dilakukan 4 ke 5 tahun yang lepas. Sekarang kita nampak hasil. Dia orang dah mula menuai hasil. Itu apa yang kita boleh belajar lah daripada Indonesia. Tapi di kesempatan ni, kita orang di podcast Bola Dah Out, kita nak ucapkan tahniah juga dekat rakan serupun kita, iaitu pasukan Indonesia dan juga fan-fan Indonesia. Kita perasan sebenarnya dekat channel A2N Studio dan juga platform-platform media sosial bola sepak negara kita ni dihujani oleh penyokong-penyokong Indonesia. Satu perkara yang aku nak korang tahu, fan-fans Indonesia, aku tahu ada toxic fans daripada Malaysia ni sama juga macam Indonesia. Tapi aku sangat appreciate komen-komen yang murni, yang membangun daripada fan-fan Indonesia dalam video-video A2N Studio dan juga dekat platform-platform media sosial kita yang lain. Sebab benda-benda ni sebenarnya sangat positif dan menunjukkan yang kita ni tak adalah mendongak ke langit dia kan bila kata dah menang. Macam Malaysia, sebelum ni Malaysia pun pernah melalui perkara yang sama. Pernah juga jadi bongkak bangga diri macam ni kan. And sampai satu tahap kita pun akan jatuh, kita akan down sikit, kita perlukan rakan serumpun kita untuk support kita. Baiklah, tadi pengakuan fans sepak bola Harimau Malaya Malaysia ketertinggalan sepak bola Malaysia dibanding Indonesia. Indonesia sekarang sudah berkembang dan pemainnya sudah hebat di bawah pimpinan atau pelatih Sintayong. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.